Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sama kitabnya Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Kita pergi muka surat, kita sambung muka surat 105 bab hudud lagi, bab dalam keceriaan. Dan kita tengah bincang panjang lebar tentang inilah syarat wajib potong tangan ni. Bersih dari syubhat lah, benda-benda yang belum syubhat. Antaranya harta mokpok, campur dengan anak kau gitulah lebih kurang. Perceraian antara suami isteri dah. Kita bincang dah. Jadi perceraian yang dalam syarikat yang sama dah, ada usaha yang sama dah. Tak boleh kat tangan pun boleh hukum lain. Tapi nak ibunya dia jadi syubhat lah pasal harta berkongsi dah. Okey, lepas tu yang ke 105 ni, yang ke F yang boleh tumbuh syubhat keraguan dalam perceraian ni. Itu ya mudah kita nak hukum kat tangan, iaitu pencurian harta terhadap Baitul Mal atau ghanimah, harta rampasan perang. Kalangan mazhab Maliki dan Hanafi menyatakan bahawa tidak ada pelaksanaan hukum had bagi seorang yang mencuri dari Baitul Mal jika pencurinya adalah seorang Muslim, baik ia orang kaya maupun miskin. Sebab setiap Muslim punya hak dalam Baitul Mal tersebut. Ada sikit banyak pun ada. Baitul Mal ni rumah harta lah nak. Jadi campur berlaku lah hak orang miskin, orang siapa ada berlaku sikit banyak. Sehingga hak ini menjadikan syubhat. Sehingga hak ini menjadi syubhat untuk menghilangkan hukuman dari pencurian tersebut. Jadi benda yang boleh meragukan lah. Sebagaimana jika ia mencuri dari harta yang ia miliki hak di dalamnya. Harta berkongsi bersama dah. Ia kongsi dia boleh curi. Jadi dia tu nak kata siapa tak curi 100% tak boleh. Dia tak boleh hukum had. Tapi hukum ta'zir tu boleh dah. Para ulama tersebut berhujah dengan riwayat yang berasal dari Al-Qasim bin Abdul Rahman yang mengatakan bahawa ada seorang lelaki yang mencuri dari Baitul Mal, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim surat kepada Umar. Dan Umar membalas suratnya dengan mengatakan tidak ada hukuman yang dikenakan kepadanya kerana dalam harta itu ada jatah bahagian untuknya juga dah. Ada bahagian yang boleh diterima lah sebahagiannya dah. Diriwayatkan juga dari Abid bin Al-Abras bahawa ada seorang lelaki yang mencuri baju besi dari bahagian 1/5 dalam rampasan perang dihadapkan pada Ali bin Abi Talib. Ali pun tidak melakukan hukum yang potong tangan padanya. Ali berkata dia mempunyai hak dalamnya. Campurlah. Cuma dia dosa besar juga lah. Kerana dia tidak sepatutnya harta rampasan perang ni kena serah pada pemerintah. Lepas tu bagi dia. Dia ambil lalu dah. Sementara itu dalam sebuah pendapat di kalangan ulama mazhab Maliki, dan ini merupakan pendapat yang lemah di kalangan mazhab Syafi'i, dinyatakan bahawa orang tersebut mendapat hukuman potong tangan juga berdasarkan keumuman ayat dan lemahnya syubhat dalam hal ini. Sebab orang itu mencuri harta yang terjaga, maka tidak ada syubhat atau keraguan padanya. Apalagi dia juga tidak mempunyai hak atas harta rampasan perang tersebut untuk memenuhi keperluan dirinya. Hal ini sesuai dengan kaedah yang digunakan oleh Ibn Hazm, bahawa orang yang mengambil sesuatu di luar jatahnya, di luar haknya, maka ia dikenai hukuman potong tangan jika jumlahnya telah mencapai nisab. Adapun kalangan ulama mazhab Syafi'i membedakan antara keberadaan harta yang terjaga milik sebuah kelompok, yang mana pencuri tersebut merupakan bahagian dari kelompok tersebut atau tidak menjadi bahagian darinya. Jika si pencuri termasuk bahagian dari kelompok tersebut, maka tidak dikenai hukuman potong tangan kerana adanya syubhat, adanya keraguan. Namun jika tidak termasuk dari kelompok tersebut, maka ia dikenai hukuman potong tangan. Gitulah. Jadi bendanya ni boleh timbul keraguan di seginya dia ada hak bersama dalam harta tersebut. Jadi nak kata sekata-kata hak orang lain, tidaklah, ada juga hadis sikit dah. Jadi nak kata itulah setengah kata dia boleh timbul keraguan, tapi tetap boleh dikenakan hukuman ta'zir lah. Yang keji dah, yang keji ni berapa ni? Yang keenam dah, yang keji dah. Jadi yang keenamnya, pencurian harta majikan oleh budak, harta majikan dah. Kalangan ulama fiqh berpendapat bahawa budak tidak dikenai hukuman potong tangan jika mencuri harta milik majikannya, atau itulah
Harta tuai dia. Jadi budak ni kalau budak hamba dulu dah. Merujuk keputusan kalangan salaf dalam kes ini, diriwayatkan dari As-Sa'id bin Yazid bahawa Abdullah bin Amr Al-Hadrami mengheret budaknya ke hadapan Umar bin Khattab seraya berkata, "Potonglah tangan anak ini kerana dia telah mencuri." Umar bertanya kepadanya, "Apa yang dia curi?" Abdullah menjawab, "Dia telah mencuri cermin isteriku seharga 60 dirham." Umar pun berkata, "Kembalikan dia tidak dikenai hukuman terpotong tangan. Pelayanmu mencuri hartamu." Jadi macam pelayanmu jadi curi harta hamba, curi harta tuai dia tidak kena dah. Hukumnya potong tangan kerana dia ada hak bersama juga dah. Sanadnya sahih, Hadirat Malik, Imam Syafi'i, Abdul Razak, Al-Bahaqi dan Daraqutni. Diriwayatkan juga dari Amr bin Surahbil, dia berkata, Ma'qil Al-Muzani datang menghadap Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, "Pelayanku telah mencuri baju luarku, maka potonglah tangannya." Jadi Ma'qil Al-Muzani jumpa Abdullah bin Mas'ud, Ibn Mas'ud lah. Abdullah bin Mas'ud menjawab, tidak boleh, kerana termasuk salah satu bahagian dari hartamu juga. Sanadnya sahih, Hadirat Ibn Abi Syaibah Al-Bahaqi. Jadi pakak macam anak curi lah, hamba curi ni macam anak curi. Jadi benda tak jatuh hukum. Ibn Qudamah telah menyebutkan vonis senada. Ini vonis ni hukum yang senada yang berasal dari kalangan kaum salaf, yang berkata hukuman tersebut terkenal dan tidak ada seorang pun yang menentangnya. Dengan demikian, hal itu mengkhususkan hukuman ayat tentang potong tangan, kerana hal tersebut merupakan kesepakatan ulama di kalangan sahabat. Alasannya itu adalah pendapat dari penguasa tertinggi dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang menyelisihinya, sehingga tidak boleh ada penolakan setelah mereka, sebagaimana tidak boleh meninggalkan kesepakatan sahabat atas dasar perkataan seorang tabi'in. Al-Mughni Qaraj Ibn Qudamah. Kalau sepakat semua sahabat tabi'in hebat setara mana pun bercanggah dengan sahabat, kita tak boleh pakai sahabat. Di sini surat tak ada yang sahabat lain yang menentang pendapat kata hamba tidak dipotong tangan kalau mencuri harta majikan itu dia dah. Yang ketujuh dah. Pencurian terhadap harta yang orang yang berhutang. Rujuk Al-Bada'i Ibn Abidin Dasuqi Minah Al-Jalil Al-Mughni Muhtaj Al-Mughni Kasyaful Qina dan Al-Muhalla. Pencurian terhadap harta orang yang berhutang. Kalangan ulama fiqh bersih pendapat tentang wajib atau tidaknya berlaku hukumnya hak kepada pemberi hutang. Diberi hutang jika ia mencuri harta orang yang dihutanginya sebagaimana berikutnya. Pertama, jika orang yang berhutang adalah orang kaya dan mengaku dia memang berhutang, atau hutangnya akan dibayar pada waktu tertentu dan belum jatuh tempohnya, maka dalam hal ini kalangan ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahawa orang yang mencuri wajib dikenai hukuman potong tangan jika barang curi mencapai nisab, kerana tidak ada syubhat terkait pengambilan wang tersebut selama orang itu mudah menjangkaunya. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi tidak ada hukuman had bagi orang itu dalam keadaan apapun selama barang curian termasuk bahagian dari hutangnya. Gitulah ya. Jadi ada syubhat sini tapi ada khilaf lagi, ada kata kena juga kalau dia jenis bukan bayar sekaligus dah. Jenis ada perjanjian tu lah. Okey, yang kedua dah. Jika orang berhutang itu tidak membayar hutang atau menunda pembayarannya, kemudian pemberi hutang mencuri sebanyak haknya, maka menurut para ulama orang itu tidak dikenai hukuman potong tangan. Kalau dia curi itu sekadar yang perlu dia ambil daripada hutang dah. Perjanjian bayar 100 sebulan ke 1000 sebulan ke, tiba dia tak bayar. Jadi dia gerapah ke curi ke 1000 sebulan pun 1000 dah dia ambil sekadar yang perlu, maka itu tidak dikenai hukum potong tangan dah. Sebab dia hak dia dah. Apabila pemberi hutang mengambil lebih dari haknya dan telah mencapai nisab, menurut mazhab Maliki ia dikenai hukuman potong tangan atas dasar kelebihan pengambilan dari sesuatu yang bukan haknya lagi. Demikian pula menurut Ibn Hazm, hanya saja ia mengecualikan pengambilan yang kurang dari haknya. Kecuali jika orang itu telah melakukan pencurian yang tidak ada ukuran dalam mengambil haknya secara murni, maka tidak ada hukuman potong tangan padanya dan ia wajib mengembalikan kelebihannya. Jadi kalau terlebih ke apa boleh balik ada tak? Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali orang itu tidak dikenakan hukuman potong tangan sebab harta itu tidak dijauhkan, yang terhalang darinya selalu dibolehkan untuk diambil guna memenuhi haknya. Akan tetapi kalangan mazhab Hanafi memberikan catatan pengambilan tambahan tersebut dari tempat yang sebahagian hartanya ada di sana. Alasannya pengambilan tambahan harta di tempat yang tidak terjaga
Yang terdapat pula hartanya mewajibkan hukuman potong tangan kalau tidak adanya syubhat padanya. Jadi khilaf lah. Mana so nak kerak kotak kerak ni, tapi dicuri pada orang yang dia orang berhutang daripada dia dah. Yang kedua, pencuri dalam keadaan sangat terdesak dan sangat memerlukan. Rujuk al-Mabsut, Al-Qalyubi wa Umarah al-Mughni, Al-Muhallaq dan Fatwa al-Hindiyah. Jadi keadaan terdesak atau darurat adalah syubhat yang dapat menghilangkan hukum had. Keadaan darurat membolehkan seseorang mengambil harta orang lain sesuai dengan keperluannya untuk mempertahankan hidupnya. Oleh sebab itu, orang yang mencuri untuk menghilangkan lapar dan haus guna mempertahankan hidupnya tidaklah dikenai hukuman potong tangan. Hal ini merujuk pada firman Allah Ta'ala, فَنِيَتُّرْ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Tetapi barang siapa terpaksa makannya bukan kerana menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 173. Hal ini juga berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Surah An-Nisa surah keempat ayat 29. Keperluan lebih ringan daripada keadaan darurat yang terpaksa. Keadaan darurat adalah setiap keadaan yang diakibatkan oleh kesulitan yang luar biasa dan kesusahan yang berat. Oleh kerana itu, alasan tersebut boleh menjadi syubhah, menjadi keraguan untuk menghilangkan hukuman had. Boleh pilih hukuman had lah. Yang mana dalam kes ini adalah potong tangan. Namun demikian, keadaan tersebut tidak menghalangi adanya jaminan dan hukuman ta'zir. Dan begitu pun boleh lagi nak hotel cara lain lah. Ta'zir bagi bukannya cara keadaan tangan lah. Oleh kerana itulah ulama fiqh sepakat bahawa tidak ada hukuman potong tangan pada kes pencurian yang terjadi pada masa kemarau dah, paceklik ataupun masa inilah kemarau, masa payah makan ni dah. Umar bin Khattab berkata, jangan kamu potong tangan seorang yang mencuri satu ikat ganggur dan janganlah berlakukan potong hukum tangan pada masa paceklik ni, masa kemarau dah. Maksudnya payah makan ni lah. Hadis Da'ih Abdul Razak Ibn Hazm dalam Al-Muhallaq, lihat dulu Al-Qadir. Dalam sebuah riwayat asal disebutkan mengenai budak-budak Hatib bin Abil Balta'ah. Mereka mencuri unta betina milik seseorang lelaki dari Bani Muzainah. Lalu lelaki-lelaki tersebut menangkap mereka dan membawa mereka kepada Umar. Para budak itu pun mengakui perbuatan mereka. Umar berkata, demi Allah, andai kata aku tidak mengetahui bahawa kalian mempekerjakan mereka dan membuat mereka lapar, hingga jika salah satu dari mereka memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan menjadi halal baginya, maka tentu akan aku potong tangannya. Demi Allah, jika aku tidak melakukannya, nescaya aku akan membebanimu dengan denda yang menyengsarakanmu, wahai Abdurrahman bin Hatib. Kemudian dia berkata, wahai Bani Muzani, berapa kamu jual untamu? Orang itu menjawab 400 dirham saja. Umar berkata, pergilah dan berilah ia 800 dirham. Sunatnya muqati' terputus dari hadis riwayat Malik dalam Muwatta'. Syafi'i meriwayatkan darinya. Jadi jual unta, hak kena curi unta ni nak sembelih dengan apa ni. Orang itu suruh Umar Abdurrahman bin Hatib ni. Abdurrahman bin Hatib ni tolong bayarlah ketua unta tu lah. Jadi tak kerak tangan pencuri je. Sebab hamba tu mungkin lapar. Nah, ada kemungkinan lapar. Nah, gitulah dah. Ibn Qayyim berkata dalam Ilmu Muqi ini, kata apa? Pengguguran hukuman potong tangan dari pencuri dalam keadaan kemarau ni tak, ataupun musim kemarau payah makan ni merupakan kias semata-mata dan kongsi-kongsi akibat logik hukum syariah. Jika memang musim kelaparan terjadi dan orang-orang terdesak keperluannya dan keperluan makanan pokok, sehingga untuk memenuhi keperluan makanan pokok itu bertahan untuk mereka berhidup. Untuk mereka bertahan hidup, mereka harus mencurinya. Maka orang yang mempunyai harta wajib memberikan harta yang dicuri kepada pencuri, baik dengan harta yang murah ataupun sahaja free dia, sebagai bentuk solidariti dan menghidupkan jiwa yang hampir binasa. Sementara ia mampu melakukannya dan memberikan kelebihan hartanya, apalagi jika orang tersebut terdesak untuk mempertahankan hidupnya. Dicuri itu bukan curi tak ada kaitan lah, curi makanan ke apa dah. Jadi orang ni dimaafkan kerana dia kelaparan dah. Ini merupakan bentuk syubhat, keraguan yang cukup beralasan untuk menggugurkan hukuman potong tangan bagi orang yang terdesak keperluannya. Hal ini lebih kuat daripada syubhat yang lain disebutkan oleh ulama fiqh. Apalagi hukuman potong tangan boleh diberlakukan kepadanya terkait dengan penguasaan pemilik harta dengan mengambil sesuatu untuk bertahan hidup. Musim paceklik, musim kemarau, musim payah makan ni,
adalah musim yang diwarnai adanya orang-orang yang miskin dan orang yang terdesak keperluannya untuk bertahan hidup. Pada saat kemarau ni ataupun musim susah makanan ni, nak susah PKP ke apa ni, darurat dah, tidak dapat dibedakan antara orang kaya yang berkecukupan, pencuri yang tidak terdesak oleh keperluan hidup, dan orang-orang dalam keadaan lainnya. Keadaan demikian mengandungi syubhat yang menjauhkan kewajipan terkena hukuman, sehingga hukuman itu boleh terhapuskan. Berbeza halnya jika memang pencuri itu tidak terdesak keperluannya dan tidak memerlukan barang curian tersebut, namun dia tetap mencurinya lagi, bukan nak makan lah dah, curi lebih daripada hak dah, maka dia wajib dikenai hukuman potong tangan dah. Curi TV, curi laptop ke apa dah, curi handset dah, bukan makan dah. Jadi benda tu tidak terpaksa dah. Okay, yang ketiga, perkataan pencuri ini adalah milikku. Nihatul Muhtaj Kasyaful Qina' Inda Mungkin Al-Hudud At-Ta'zirat. Ini merupakan syubhat yang ditetapkan oleh sekelompok ulama, antara lain kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali. Syafi'i menyebutkannya sebagai pencuri yang cerdik. Dia kata ni hak dia, bukan dia bagi curi tu. Jadi bukti tu jadi pening dah dah. Ibn Qayyim menentang pendapat tersebut dan menganggap sebagai syubhat yang tidak sah, yang tidak dikira dah. Kemudian dia berpendapat bahawa syubhat seperti itu bahagian dari cara yang dilarang dan tidak boleh menggugurkan hukuman pencurian. Ibn Qayyim mengatakan cara untuk menggugurkan hukuman dengan mengatakan ini milikku, ini rumahku dan pemiliknya adalah budakku, termasuk cara yang lucu, pelecehan dan ironis jika ditinjau dari sisi syariat. Kira tak logik lah situ. Siapa boleh mengaku dia mengaku dah. Sedangkan tidak boleh tidak tunjuk bukti itu bagi dia lah. Kita mengatakan na'udzubillah jika Allah menjadikan watak manusia dan logik mereka menerima perkataan yang tidak berfikir ni, tadi yang bertentangan dengan akal dan kebaikan umum dengan lebih cepat menerimanya. Bagaimana dia memberikan sakaan pada Allah dan aturannya dengan sakaan yang buruk? Bahawa dia menentukan aturan untuk menolak kebenaran dengan kesalahan yang menyebabkan setiap orang dikenai hukuman potong tangan. Kerana kesalahannya dan tuduhan tanpa alasan yang mana setiap orang yang dihakimi dengan tuduhannya. Bilakah tuduhan kekerasan dan keterus-terangan atas dasar tipuan dan kebohongan diterima oleh agama, syariat atau peraturan manusia? Jadi jangan jadi betul pasal dia bodoh dah. Ibn Qayyim marah ni dah. Tiba-tiba yang ngaku ni bagi dia, bagi tak ada bukti, tak ada hujah pun. Dia ngaku bagi dia sehingga terlepas hukuman potong tangan dah. Ramai lepas potong tangan kita dah. Siapa yang punya pemikiran yang biasa boleh dipercayai, nescaya dia memperdulikan soal pencurian, tapi sebenarnya tidak menerima bahawa dirinya berdusta atau keliru. Ya Allah yang menguasai pemikiran manusia, apakah pencuri boleh melemahkan pernyataan atas dasar perkataan bohongnya dan terlepas dari hukuman potong tangan dengan bohongnya dah? Lalu apa arti aturan potong tangan untuk pencuri kemudian menggugurkan hukuman itu atas dasar perkataan bohong atau dusta semata-mata dah? Dia ayat dia tak mengaku ni bukan saya curi, ni bagi saya. Padahal dia tak ajar ada bagi gitu dah. Cakap kita betul tak lebar bodoh dah untuk mentipu dia pencuri dah. Takkan kita berhujah ni, tak apa kita tipu pun boleh pahala dah. Kita kata tok guru, tok ustaz, pejuang Islam mentipu pun tak apa boleh pahala dah. Betul kalau kita boleh pahala kalau kita ni dengan hawa nafsu ataupun kita ni tak ada, memang tak ada persediaan langsung nak macam rela ditipu, maka tu tetap berdosa lah dah. Hak semua ajar sesat ni kena tipu lah dah. Kalau tidak tak ada orang sesat lah. Jadi semua tu kena janganlah kita jadi bodoh sangat dah. Dalam penjelasan tentang tidak sahnya cara tersebut, Ibn Qayyim juga mengatakan hal yang lebih aneh lagi. Bagaimana hukuman potong tangan boleh gugur dari seorang yang terbiasa melakukan pencurian? Lalu ketika dia ketahuan bersama harta curiannya dengan santai, dengan rileks, dia mengatakan ini kepunyaanku dan orang yang memasuki rumahnya adalah budakku dah. Para pengguna cara tersebut mengatakan bahawa hukuman yang mengancamnya boleh gugur dengan dalih yang ia kemukakan dah. Maka apakah orang yang berbuat jahat atau orang yang adil atas dasar peraturan tersebut lebih utama daripada aturan para nabi? Lebih utama daripada aturan yang paling sempurna dan jagat ini jadi marhuna lah. Ibn Qayyim ni kata jangan bodoh gitu dah. Senang-senang ngaku ni bagi milik dia dah. Tapi apapun kalau dia ajak gitu, kita cari bukti lah. Kalau dia tak ada bukti, tetap dia kata bukan bagi dia. Tambah-tambah kalau kriteria ada ciri itu serupa dengan bagi yang dikata kehilang, dia tu oleh kena curi dah. Okay, yang kedua, syarat-syarat berkaitan dengan korban pencurian. Maksud syarat orang yang kena curi lah. Tu yang punya bagai yang dicuri lah. Pemilik harta yang dicuri diketahui secara pasti dan ia menuntut balik hartanya. Al-Bada'i, Mudawwana, Al-Umm dan Kasyaf Qina'. Dia repot ataupun dia royak lah.
Ini tak ada siapa-siapa ada suku sakak ada repot ataupun dua tuai sendiri tak tahu menahu. Kata bila harta aku dah. Bukan bagi aku dah. Biar tuai dia tahu dah. Tu bagi repot tu. Biar orang lain repot pun tak apa. Tapi tuai tahu seolah. Memang dia nak repot juga. Orang lain tak ada repot dah. Menurut jumhur ulama selain kalangan mazhab Maliki bahawa hukuman potong tangan boleh dihilangkan dari pencuri jika pemilik harta yang curi tidak diketahui identitinya. Atau dengan kata lain, kes pencurian itu telah benar-benar terjadi namun tidak diketahui siapa pemilik harta yang curi. Memang jumpa bagi curi tapi tak tahu tu siapa dia dah. Sebab pelaksanaan hukuman berpijak pada pernyataan pemilik harta dah, bukan orang lain, atau yang berwenang terhadap harta yang curi. Pernyataan itu tidak diakui jika pemiliknya tidak diketahui secara pasti. Namun ketidakpastian identiti pemilik barang yang dicuri juga tidak serta-merta menjadi pelarangan untuk menangkap pencuri. Sampai jelas siapa yang berwenang menjaga dan mengaku pemilikinya dah. Bukan tak boleh ikat dulu dah. Lepas tu cara lah. Cara punya cara lagi tak ada tuai dia. Dicuri harta siapa dia orang tak tahu. Mungkin apa? Kena hukuman lain tak apa hukum kat rangan dah. Okay, faedah. Jumhur ulama di antaranya Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Menurut salah satu riwayatnya berpendapat bahawa disyariatkan untuk melaksanakan hukuman had atas dasar permintaan pengembalian harta dari pemilik harta yang dicuri. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Safwan bin Umayyah yang menceritakan bahawa ketika dia masuk Madinah dan tidur dengan berbantalkan jubah luarnya, tiba-tiba pencuri datang mengambil jubahnya dari balik kepalanya. Kemudian Sufyan menangkap pencuri itu dan membawanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi memerintahkan untuk memotong tangan si pencuri tersebut. Namun Sufyan berkata, biarlah barang itu menjadi sedekah baginya dan saya tidak ingin mengambilnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, fahalla qabla an ta'tiyani bih. Mengapa tidak engkau lakukan itu sebelum engkau membawanya padaku? Hadis sahih hadis Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Bahaqi, Al-Hakim dan Ibnu Jarud. Kalau nak repot-repotlah sebelum sapa ke putus saya perintah dah. Nak kat tangan baru ayat biarlah si pula dah. Tadi berapa murah repot dah. Sementara itu, Imam Malik Ahmad menurut versi riwayat lain berpendapat bahawa permintaan pengembalian barang tersebut tidak disyaratkan merujuk pada keumuman ayat tentang hukuman potong tangan bagi pencuri. Kerana ayat itu tidak menyebutkan adanya syarat berupa permintaan pemilik harta yang curi terhadap hartanya. Ini merupakan bantahan terhadap hadis riwayat Safwan yang mengkhususkan keumuman ayat tersebut. Jadi pendapat lain Imam Malik ke apa? Tidak syarat lah. Permintaan pengembalian barang tersebut tidak disyaratkan. Tidak nanti kau jadi repot saja pada dia. Jadi dalam Quran gapo tak ada dah. Hadis ke gapo tak ada sebut syarat minta balik harta dia dah. Jadi tak apalah tu khilaf, tapi secara umumnya macam cari dah ada. Kalau tak cari tu biar dah. Masuk cari lagi ni. Yang kebi, pemilik harta yang curi mempunyai hak berwenang yang sah terhadap harta itu. Al-Bada'i Mudawwanah Al-Muhazzab dan Qasyaf Fikna. Korban pencurian adalah pemilik harta curian. Wakil dari pemiliknya, orang yang titipi, orang yang meminjam, orang yang menggadaikan, orang yang diberi sewa dan lain sebagainya. Kedudukan mereka semua sebagai pengganti dari pemilik harta dalam hal menjaga dan memelihara barang tersebut. Jika pemilik harta itu ternyata tidak memiliki wewenang yang sah terhadap harta tersebut, seperti orang yang mengkosapnya, maksudnya dia ni merampas, atau mencurinya daripada orang lain sebelum itu. Dalam hal ini kalangan mazhab Hanbali dan ulama mazhab Syi'i menurut pendapat yang terkuat di antara mereka mengatakan bahawa pencuri tidak dikenai hukuman apapun kerana orang yang mengambil harta tersebut berstatus seperti orang yang menemukan harta yang hilang saja kemudian mengambilnya sendirinya. Jadi bukan harta daripada pemilik asal dia. Jadi dia macam ambil daripada orang yang tidak berhak juga lah. Sedangkan kalangan ulama mazhab Maliki berpendapat pencuri tersebut dikenai hukuman had kerana dia mencuri harta yang jaga dan tidak ada syubhat keraguan dalamnya sebab kekuasaan pemiliknya atau harta tersebut setelah selalu melekat pada dirinya sekalipun harta itu dicuri ataupun dirosak, dirampas dah. Pendapat tersebut merupakan pendapat yang dianggap lemah oleh sebahagian kalangan mazhab Syafi'i. Sementara itu kalangan mazhab Hanafi membedakan antara orang yang mencuri harta dari pengrosak dan pengerampas dengan orang yang mencuri harta dari pencuri. Yang pertama mesti dikenai hukuman potong tangan kerana bagaimanapun perampas adalah orang yang diberi jaminan atas harta rosaknya, harta rampasannya, dan ia merupakan pihak yang sah dari pemiliknya. Sedangkan orang yang mencuri harta dari pencuri tidak wajib dikenai hukuman potong tangan.
kerana dia tidak memiliki harta tersebut dan ia tidak diberi kepercayaan menjaganya. Dan bukan pula orang yang diberi jaminan sehingga kepemilikannya atas harta tersebut tidak sah sama sekali. Jadi kalau curi atas curi, tak kena potong tangan. Curi atas orang yang merampas tu, mungkin rampas tadi boleh balik dah. Maksudnya tu dia tahu dia tidak dikira curi lagi, maka dikat tangan juga dah walaupun mencuri dari perampas. Okay, pendapat yang kuat. Aku Abu Malik katakan pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menyatakan keharusan melakukan hukuman potong tangan atas pencurian selama seorang itu mencuri harta yang dilindungi dari jangkauannya. Tidak ada dalil membedakan antara kondisi harta itu benar-benar dimiliki oleh orang yang curi ataupun tidak. Tidak ada. Tak secara dia harta curi asal kau atau gapo pada orang yang curi ke dia tu, dia kena ingat maksudnya dia kena jatuh hukum juga. Tak kira lah sumber tu sama ada daripada rampasan ataupun daripada curi orang pencuri itu curi juga dah. C. Pemilik harta yang curi dilindungi darahnya. Bada'i Sana'i Al-Mudawwanah Al-Muhazzab Al-Mughni. Pemilik harta yang dicuri dilindungi darahnya. Jadi orang yang punya harta tu yang dicuri tu kena jagalah darah dia dah. Maksudnya pemilik harta itu adalah orang Islam. Maksudnya orang Islam dah. Hal ini merujuk pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum." Sesungguhnya darah dan harta benda kalian adalah haram bagi kalian. Termasuk dalam kategori ini adalah seorang kafir zimmi. Oleh kerana itu, menurut jumhur ulama, pencuri muslim atau pencuri zimmi dikenai hukuman potong tangan jika mencuri harta dari sesama muslim atau dari kafir zimmi. Jadi orang Islam tak curi harta kafir zimmi, dia kena hukuman potong tangan juga tak. Macam kita kak, Cina India ke apa tu kafir zimmi lah. Orang Cina curi pun kena kerak potong tangan, orang Melayu curi pun kena kerak potong tangan. Baru ada dah, tak boleh lain bab ni lah. Bab zina tu boleh lah sikit lah. Bab ni tak boleh, kena sama dah. Pasal yang undang-undang jenayah lagi. Sedangkan jika pemilik harta yang dicuri itu adalah seorang kafir harbi, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, pencuri tidaklah dikenai hukuman potong tangan, baik ia muslim ataupun zimmi, kerana harta kafir harbi tidak boleh diambil oleh keduanya. Harta harbi ni pergi Amerika ke apa contohnya, Yahudi ke. Pergi. Kalau curi harta apa-apa tu, tidak dikenai hukuman potong tangan. Adapun jika harta yang dicari adalah milik orang kafir harbi yang meminta perlindungan pada orang muslim, ini orang kafir musta'man, yang ada jaminan dah. Maka menurut kalangan mazhab Hanafi kecuali Zafar dan dari kalangan mazhab Syafi'i, hukuman potong tangan tidak dijatuhkan pada seorang muslim jika ia mencuri harta orang kafir harbi musta'man, kerana mengandungi unsur syubhat. Boleh mengambil dengan asumsi bahawa harta tersebut berasal dari daerah yang boleh diperangi. Jadi pasal dia jadi syubhat sama ada dia ni kafir harbi sungguh atau tidak, sebab dia kafir harbi tapi musta'man jamin oleh kerajaan Islam. Jadi harta yang kalau dia ambil pun dia tidak boleh terus dikatakan pencurian lah. Pasal ada hak orang Islam lah kena harta orang kafir harbi ni. Sementara itu kalangan mazhab Maliki dan Hanafi dan Zufar dari kalangan mazhab Hanafi mengatakan harta kafir musta'man tetap dilindungi lagi. Jika ada seorang muslim atau kafir zimmi yang mencuri hartanya, maka tetap dikenai hukuman potong tangan lagi dah. Itu mengikut mazhab Hanafi dan Maliki dah. Yang ketiga dah, syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang dicuri. Barang curian bernilai ekonomi secara syar'i ada nilai lah, ada harga dah. Rujuk pada Is-Sana'i, Ibnu Abidin, Fathul Qadir, Mudawwanah, Ad-Dusuqi, Al-Kharshi, Mughni Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Qalbi wa Umarah, Mughni, Kashful Qina' dan Syarah Muntaha Al-Iradat dan Al-Muhalla. Ini kitab-kitab fiqh yang jadi bahan perbahasan ni lah. Jika seorang mencuri barang yang tidak bernilai dalam pandangan syariat seperti babi, khamar, bangkai, alat-alat hiburan, muzik, buku-buku yang diharamkan, salib dan berhala patung, maka ia tidaklah dikenai hukuman potong tangan menurut kalangan ulama fiqh secara umumnya. Namun di sini perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kalangan mazhab Maliki dan Abu Yusuf. Tadi kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahawa orang yang mencuri tempat khamar, sementara harga tempat khamar itu tanpa isinya mencapai nisab, maka pencurinya dikenai hukuman potong tangan lagi. Hal yang sama menurut Abu Yusuf dan Ibn Hazm berlaku jika seorang mencuri salib yang nilainya mencapai satu nisab. Ya kena jugalah mengikut pendapat mereka. Yang kedua dia. Kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahawa jika seorang mencuri alat-alat hiburan, muzik, cawan emas dan perak, berhala, salib dan buku yang tidak ada nilainya secara syariat, maka hukuman tetap dilaksanakan pada orang itu jika nilai barangan tersebut mencapai nisab setelah mematahkan atau menghancurkannya. Jadi dia kata tetap kena dah. Pendapat senada dikemukakan oleh mazhab Maliki, hanya mereka mensyaratkan bahawa pencuri menghancurkan barang-barang tersebut di tempat penyimpanannya.
Sedangkan menurut mazhab Hanbali, pencurinya tidak dikenai hukuman meskipun nilainya mencapai nisab setelah dihancurkan. Sebab tempat tersebut digunakan untuk kemaksiatan dan seorang punya hak untuk mengambil dan merosakkannya, sehingga dalam hal itu ada syubhat yang boleh menghilangkan hukuman. Akan tetapi jika pada barang tersebut terdapat perhiasan yang nilainya mencapai nisbah, maka dalam hal pengenaan hukum atas pencurian tersebut berkembang menjadi dua pendapat pula. Jadi khilaf dah situ dah. Tapi kalau kira agak, kalau bagai itu apa, tak ada nilai ataupun timbul jadi maksiat, tak boleh kata curilah, yang boleh dekat tangan dah tak boleh. Cumanya ada perbahasan lagi dah. Kalau perhiasan yang nilainya mencapai nisbah dah. Okey, jika seorang mencuri khamar dari kafir zimmi, dalam masalah ini Imam Abu Hanifah, Malik, Ats-Tsauri berpendapat tidak ada hukuman baginya, namun ia harus mengganti seharga barang tersebut. Sedangkan Imam Syafi'i, Ahmad dan pengikutnya berpendapat tidak ada hukuman bagi orang itu dalam masalah tersebut dan tidak ada jaminan untuk menggantikannya semula. Ibn Hazm juga mengutarakan pendapat yang sama dan ialah pendapat yang terkuat. Jadi hak ni curi khamar, curi arak, curi benda main muzik ke apa, dia kira haram lah benda-benda tu, maka tak boleh ganti lah kalau benda tu tak boleh ganti kalau musnah ke apa dah. Dan tidak ada hukuman bagi orang dalam masalah tersebut dah. Dan tidak ada jaminan untuk menggantikannya mengikut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pun dah. Jadi kalau benda haram tak perlu jamin dan tak perlu ganti dah. Tak perlu kat tangan belakang dah. Okey, Ibn Hazm berpendapat bahawa orang yang mencuri bangkai wajib dikenai hukuman potong tangan. Dia beralasan bahawa kulit bangkai tetap menjadi milik yang punya orang yang punya asal kerana boleh disamak dan dimanfaatkan dijual. Itu pendapat Ibn Hazm Az-Zahiri. Okey, menculik orang merdeka al-muhallal. Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Abu Thawr berpendapat bahawa seorang yang menculik orang merdeka tidak dikenai hukum had. Baik orang yang diculik itu anak kecil maupun orang dewasa, sebab ia menculik sesuatu yang bukan harta meskipun ia memakai pakaian mahal atau mengenakan perhiasan yang mencapai nisab, kerana itu hukumnya mengikuti baju yang diculik. Sementara itu kalangan ulama mazhab Hanbali dalam salah satu riwayatnya mengatakan, jika seorang menculik orang dan dia berniat untuk mencuri hartanya, maka dikenai hukuman potong tangan lagi. Hasan Basri, Asy-Sya'bi, Malik, Ishaq dan Ibn Hazm berpendapat bahawa orang yang menculik orang merdeka dikenai hukuman potong tangan. Hal ini berdasarkan riwayat dari Aisyah bahawa ada seorang lelaki yang dihadapkan pada Rasulullah SAW kerana menculik seorang anak, kemudian membawanya pergi jauh dan menjualnya ke daerah lain. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk memotong tangannya dan tangannya pun dipotong. Dua orang pun kena potong. Hadis batil ada Luqni dan yang lainnya taif. Juga ditakhrij oleh Al-Baihaqi. Albani berkomentar dalam Irwa Al-Qadid, hadis ini maudhu', hadis palsu. Salah hadis palsu kalau buat hujah dah. Adapun terkait penculikan terhadap budak belia yang belum faham apa-apa pun, budak kecil ni, seluruh ulama fiqh berpendapat bahawa penculik dikenai hukuman potong tangan kerana ia telah mencuri harta. Sementara itu menurut sebahagian kalangan, jika budak yang curi sudah memayis berumur 7 tahun ke atas, maka pencuri tidak dikenai hukuman. Kerana jika anak itu tidak menurut perintah orang yang menculiknya, tentu dia tidak akan diculiknya. Itu pendapat lah ni dah. Ibn Hazm berkata hal ini tidak boleh dimaknai secara umum, sebab barangkali penculikan dilakukan ketika anak itu dalam keadaan tidur, mabuk, tidak sedarkan diri atau dipaksa dan diancam dengan pembunuhan yang membuatnya tidak boleh untuk menghindari lagi. Jika demikian adanya, maka penculikan itu jelas merupakan pencurian yang wajib dikenai hukuman potong tangan juga atas dasar dalil dari Al-Quran dan Sunnahnya. Al-Quran Al-Muhalla karya Ibn Hazm. Sedalil umum lah, berdasarkan umum kena potong tangan juga. Apakah harta yang curi disyaratkan tetap tidak cepat rosak? Curi benda makan ni tu kena potong tangan ke? Ataupun curi tak cepat rosak lah. Kalau cepat rosak makanan tu, macam mana dah? Lihat Fathul Qadir, Al-Mughni, Al-Hudud wa Ta'zirat dan juga referensi yang lain. Kalangan mazhab Hanafi tidak termasuk jumhur ulama menggugurkan hukuman potong tangan pada kes pencurian barang yang cepat rosak seperti susu, daging dan buah-buahan basah. Sedangkan jika berupa buah-buahan kering yang boleh disimpan, maka pencurinya dikenai hukuman potong tangan. Pangkal perbezaan bersumber dari pemahaman pemahaman terhadap hadis diriwayat Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari datuknya, bahawa Rasulullah SAW ditanya tentang buah-buahan yang masih menempel pada pohonnya. Maka beliau bersabda, ma asaba min dhi hajatin ghara muttakhidin jubnatan fala syai'a 'alayh. Aman kharaja bi syai'in minhu fa 'alayhi gharamatu mislaihi wal 'uqubah. Aman saraqa syai'an minhu ba'da ayyuwiyahu الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع
man saraqa duna dhalika fa'alihi gharamatu mislihi wal 'uqubah. Apa yang diambil oleh orang yang terdesak keperluannya tanpa menggantunginya dalam lipatan kain, maka tidak ada apa-apa. Pada siapa yang membawa kabur sesuatu darinya, maka ia dikenai denda 2 kali lipatnya dan mendapatkan hukuman. Pada siapa yang mencuri sesuatu darinya setelah diletakkan pada tumbukan biji dan yang dicuri tersebut telah mencapai harga perisai perang, maka ia dikenai hukuman potong tangan. Pada siapa yang mencuri nilainya kurang dari itu, maka ia hanya dikenai denda 2 kali lipatnya sahaja dan mendapatkan hukuman sahaja. Hukuman ta'zir. Hadis hasan hadis Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Jadi cerita makanan yang cepat rosak tidak kena hukumnya. Kalau makanan yang hak tahan lama sikit barulah kena hukum kat tangan lah. Kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahawa Rasulullah SAW menggugurkan hukum potong tangan bagi pencuri buah dari pohonnya kerana dia mencuri sesuatu yang mudah rosak dari keadaan basahnya, dan mewajibkan hukuman potong tangan itu kepada pencuri buah dari wadah dalam keadaan keringnya yang tidak mudah rosak lagi. Kerana itulah mereka menjadikan hadis tersebut sebagai dasar untuk menilai pengurangan harta yang curi dengan adanya ciri cepat rosak tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama, alasan hukuman potong tangan tersebut terletak pada tempat pemeliharaan harta yang dicuri, bukan pada sifat kering dan basahnya. Inilah yang benar. Jumhur ulama menguatkan pendapatnya ini dengan menyatakan bahawa Rasulullah SAW menggugurkan hukuman potong tangan pencuri domba dari tempat pengembalaannya dan mewajibkan hukuman potong tangan itu kepada pencuri domba yang diambil dari kandangnya. Kerana itulah tempat penyimpanannya. Oh, jaga moyaknya, kena curi lagi, maksudnya sungguh benar curi dah. Hal ini berpegang pada hadis riwayat An-Nasa'i dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya dari datuknya. Ia berkata Rasulullah SAW pernah ditanya, dalam takaran berapakah seorang pencuri dipotong tangannya? Beliau menjawab, la tuqta'ul yadu fi thamarin mu'allakin fa idza dammahu al-jarinu quti'at fi thamanil mijan. La taqta'u fi harisatil jabal fa idza awahu al-murah quti'at fi thamanil mijan. Tidaklah dipotong tangan pencuri yang mencuri buah-buahan yang menggantung di pohon jika buah tersebut sudah dimasukkan ke dalam wadah penggilingan dan jumlah yang dicuri seharga perisai, maka ia dikenai hukuman potong tangan. Tidaklah dipotong tangan orang yang mencuri kambing yang kemalaman di gunung sebelum kembali ke kandangnya. Namun jika kambing tersebut sudah kembali ke kandangnya, pencurinya dipotong tangannya jika kambing tersebut seharga 1 perisai perang. Hadis Hasan hadis riwayat Nasa'i. Jadi curi atas gunung gapo dia tidak kena potong tangan. Kalau siapa ada kandai baru curi, maka pencuri itu baru dipotong tangan. Gitulah lebih kurang dah. Apakah pencuri mushaf Al-Quran dikenai hukuman potong tangan? Pada As-Sana'i, Muhtaj, Mughni dan Al-Muhalla. Jadi Imam Abu Hanifah dan pengikut mazhabnya, dan ini juga pendapat sebahagian dari mazhab Hambali, berpendapat bahawa mencuri mushaf Al-Quran tidak dikenai hukuman potong tangan kerana dia mempunyai hak diajari, mengingatkan tidak ada larangan bagi siapa sahaja yang memerlukannya. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i dan beberapa kalangan dari mazhab Hambali, Abu Yusuf dari kalangan mazhab Hanafi dan dari kalangan mazhab Zahiri berpendapat bahawa pencuri mushaf Al-Quran dikenai hukuman potong tangan jika nilai mushaf itu mencapai nisab pencurian, kerana manusia sudah mengkategorikan mushaf tersebut sebagai harta benda. Dari sini Ibn Hazm menanggapi syubhat keraguan yang diutarakan dari kalangan mazhab Hanafi berupa hak diajari, kerana hak diajari menurut Ibn Hazm hanya merupakan perkara talqin, pengajaran tidak dengan mushaf, dan hal itu tidak diharuskan oleh Al-Quran, sunnah, ijma'. Akan tapi yang diwajibkan bagi manusia adalah mengajarkan Al-Quran satu sama lain sebagai pembelajaran dan hafalan. Hal itulah yang berlaku di kalangan sahabat pada masa hidup Nabi SAW. Tanpa ada perselisihan pendapat dari seorang pun, mengingatkan waktu itu memang tidak ada mushaf. Dengan demikian gugurlah pendapat kalangan mazhab Hanafi bahawa pencuri mempunyai hak pada mushaf. Sebab pemilik mushaf berhak untuk tidak memberikan mushafnya pada setiap orang kerana tidak ada keperluan mendesak pada mushaf. Sehingga hukuman potong tangan diwajibkan dalam kes pencurian mushaf Al-Quran, baik didukung dengan dalil ataupun tidak. Hal ini merujuk firman Allah Ta'ala, was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Adapun orang lelaki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 38. Demikianlah pendapat yang terdapat dalam kitab fiqh yang bermanfaat. Jadi kena hukum tangan, potong tangan jugalah pencuri Quran dah.
alasan yang lain itu tidak kuat lah. B. Barangan curian mencapai nisab pencurian. Adakah sekat tu atau tidak? Jadi kita bincang kat ni saja. Barang curian mencapai nisab pencurian tu sekat tu sajalah. Pasal ni panjang pula bincang berapa kan nisab yang dikira boleh dikira potong tangan lah. Kalau tak capai nisab tak kira tak boleh lah hukum potong tangan, boleh pergi pada hukum ta'zir. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.